Hai, Assalamualaikum warga Kampung Delik Klang. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan dan juga rakan-rakan seangkatan serta sahabat-sahabat E-Hailing FM. Alhamdulillah hari ini 30 November 2023 saya dapat meluangkan masa ke kampung yang indah, permai, aman, tenteram ni, Kampung Delik Klang. Siapa tak tahu Kampung Delik Klang rugilah. Dia ada dua, Kampung Delik kanan, Kampung Delik kiri, betul kan? Betul. Okey. Baik sahabat-sahabat, saya nak kongsikan satu benda hari ni, yang mana di sebelah saya ni saya kenalkan Encik Adam Hairil. Adam juga, Adam Hairil. Beliau merupakan seorang pemandu yang saya kenali, berjenama berbagai-bagai lah dia bawa. Tapi hari ni kita nak kongsikan pengalaman terkejut beliau. Kerana dipahamkan insurans keretanya tiba-tiba melonjak ke satu angka yang saya anggap sebagai satu angka yang menakjubkan. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan Cik Adam. Cik Adam, apa khabar? Dalam lagi. Berapa kali salam dah kami ni? Salam. Makan dekat restoran tadi, ayam penyet bersalam. Apa salam? Okey, Cik Adam. Sebenarnya Cik Adam dah bertugas sebagai seorang pemandu hailing ni dah berapa lama? Mencecah 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Satu angka yang lebih daripada mematangkan. Betul. Pelbagai karenah dah dijumpai kan? Betul. Okey. Sebelum tu kan nak tahu, Cik Adam nak panggil agak susah lah. Panggil bro lah, bro. Okey, sebelum tu bro 5 tahun beroperasi sebagai seorang pemandu e-hailing ni, berapa syarikat yang bro dah mendaftar sebagai pemandu? Hampir 6 syarikat yang saya mendaftar. 6 syarikat. 6 syarikat. Dalam tempoh 5 tahun ni ada bertukar-tukar kereta tak? Baru saya tukar selama ni dalam 2 kereta. Saya tukar 2 kereta? 2 kereta. Okey, dalam 2 kereta yang terbaru ni saya nampak beza lah. Ya. Adakah berbeza dengan kereta sebelumnya? Sangat beza lah. Okey. Sangat beza, dia punya petrol agak jimat lah. Dan sebelum ni saya pakai Proton Persona. Proton Persona. Ya. Okey. Jadi bila isu Cik Adam maklumkan saya semalam berkenaan dengan insurans kereta yang tiba-tiba mencecah ke 2,300 lebih Betul. 2000? Saya tengok 2000 hampir 2,800. 2,800, sorry sahabat, 2,800 untuk insurans biasa dan juga insurans e-hailing. Saya nampak tadi resit ni, insurans e-hailingnya pun saja dah 1,300 lebih. Sebenarnya mungkin ada kawan-kawan kita yang pakar dalam seni insurans ini berbanding dengan saya dan juga mungkin Cik Adam. Kami dan saya rasa banyak yang macam saya lebih ke arah cuma tahu kenapa aku bayar lebih. Kita tak tahu yang mendalam apa itu insurans e-hailing, apa itu insurans kereta biasa, berapa jumlah kita sepatutnya bayar, dan yang kita tahu kebanyakannya, alamak kenapa mahalnya sampai 2,000 lebih, 2,800. Saya pun terkejut sebenarnya. Ini pertama kali saya jumpa seorang pemandu yang memberitahu insurans kereta untuk jenama kereta beza, bukan jenama kereta Honda dan sebagainya yang istimewa lah. Ini kereta beza, buatan tempatan. Tiba-tiba 2,800. Okey, boleh ceritakan tak sebenarnya apa yang berlaku, macam mana yang boleh terjadi tiba-tiba kena bayar sampai 2,800? Okey, untuk insurans biasa tu saya tak ada masalah. Okey. Okey. Pasal selama ni saya bayar insurans e-hailing dengan insurans kenderaan hanya tiap-tiap tahun. Okey. Hanya 1,000 lebih, 1,100 ke 1,200. Termasuk campur dua. Okey. Tapi kalau dah termasuk e-hailing semua, tahun lepas saya buat, okey, contoh e-hailing saya buat dulu hanya tambah 300. Okey. Jadi dah masuk insurans biasa, hanya saya top up 1,200 ke 1,300. Tapi kali ini saya terkejut. Jadi angkanya yang diberi anggaran daripada insurans untuk e-hailing saja. RM1,131.75. Kalau saya cakap sebelum ni, kenapa hanya 300 ke 300.5, tak sampai 400. Saya cakap dengan pihak insurans. Pihak insurans cakap dah banyak orang claim. Dah banyak orang. Itu alasan mereka. Itu alasan mereka. Okey. Dia cakap banyak orang claim, banyak pengguna e-hailing
claim insurans untuk e-hailing. Itu Tapi dia alasan. tak cakap claim atas apa, sebab apa dia tak beritahu pada saya. Ini saya sebenarnya ada dapat daripada kawan-kawan kita, malahan ada yang tersebar di media yang mengatakan kos untuk bayaran insurans e-hailing dinaikkan sehingga ada yang ke 40 ke 50%. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Cik Adam Hairil kita terpaksa membayar untuk insurans e-hailing saja 1,131. Sebelum ni saya ada dapat yang paling murah yang paling rendah saya jumpa adalah RM350. Dan kebanyakannya sekarang berada di lingkungan di antara RM700 ke RM800. Tapi jika sampai ke tahap RM1,131 untuk satu insurans yang kita pun kelabu sebenarnya, ke mana, bagaimana, apa kan? Insurans e-hailing sebab dia sudah ada bergandingan dengan insurans kereta biasa. Jadi apa istimewanya insurans e-hailing ni? Ini satu bab yang lain lah. Cuma nak tahu juga kenapa sampai RM1,131. Ini angka yang menggerunkan pada saya dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain, Saudara Adam. Okey, 5 tahun. Sebenarnya kita mungkin bermula insurans e-hailing ni daripada tahun 2019. Okey, bermula insurans e-hailing. Tak pernah sampai ke angka yang sebegini kan? Tidak pernah. Hanya di antara 3,5 ke 5,5. Tak sampai. Tak sampai. Anggaran 300 ke 3,5. Okey. Anggaran itu. Anggaran itu. Tak tahulah, mungkin kawan-kawan kita ada yang berkongsi pengalaman yang berkenaan dengan insurans e-hailing ni. Tapi kalau di sudut pandang saya dengan kawan-kawan yang lain, saya percaya ini yang pertama kali saya jumpa bernilai 1,131 untuk kereta Beza. Jadi kalau anda ada persamaan dengan Encik Adam, tolong kongsikan dengan saya sebab saya nak jadikan cerita ini cerita yang diwar-warkan supaya sampai kepada pihak yang berwajib disanun tu, yang sudah tahu pun kereta e-hailing kita ni sudah dilindungi oleh insurans kereta biasa, maka angka yang berlipat kali ganda ini sewajarnya bukan meningkat naik tapi diperturunkan. Itu lebih memudahkan kepada saya. Kan Cik Adam kan? Ya. Okey, Cik Adam tadi ada kata berkenaan dengan sedikit penjelasan daripada pihak insurans kenapa angka 1,100. Jawapan dia tidak munasabah. Kerana kita naikkan insurans e-hailing sampai ke angka 1,000 lebih. Dah banyak sangat pada pemandu-pemandu e-hailing claim atas insurans e-hailing. Claim atas dasar apa? Dia tak bagi tahu saya. Itu yang saya muskil. Saya tidak berpuas hati. Kemalangan tu atas sebab apa? Dia tak bagi tahu saya. Orang langgar ke? Dia tak bagi tahu saya. Ataupun waktu tu ada bawa penumpang e-hailing, tak dia bagi tahu. Maknanya tiada kemalangan lah, senang cerita. Ada kemalangan. Dia tak ada bagi jawapan. Dia tak ada bagi jawapan yang tepat. Contoh dia cakap banyak pemandu-pemandu e-hailing claim atas insurans e-hailing. Atas dasar apa saya cakap kan? Kemalangan? Yalah kemalangan. Kemalangan bukan pakai insurans kereta ke saya cakap kan? Setuju? Lepas tu dia jawab, adakah masa dia bawa customer dia claim atas insurans e-hailing, tapi dia tak bagi jawapan pada saya. Maknanya ini ada satu ding-dong saya dah dapat rasakan. Ding-dong daripada syarikat insurans itu sendiri ataupun ejen syarikat insurans itu. Betul. Adakah ejen insurans yang nak markup? Adakah antara itulah maksud saya. Adakah ejen insurans yang nak markup harga, nak makan lebih? Baik. Kita mungkin saya nak alu-alukan ya perkongsian daripada kawan-kawan. Tinggalkan dekat ruangan komen. Kalau boleh kita nak kongsikan cerita ini, dan saya akan insya-Allah saya akan sering kali mengutarakan masalah-masalah berkaitan dengan kos tersembunyi, kos terang-terangan, kos yang macam insurans e-hailing ini. Banyak pemandu kata insurans e-hailing ni dia orang bukan sebut insurans e-hailing tapi insurans sakau. Mungkin ada benarnya kot. Saya berlapang dada dalam sudut ini. Cuma lazimnya kalau saya jumpa dengan pemandu-pemandu e-hailing, memang mereka akan mengutarakan tertekan membayar insurans e-hailing ni di satu sudut, kerana tanpa insurans e-hailing ni tak boleh memandu sebagai kenderaan e-hailing. Betul? Kan?
Dan kita maklum dalam Malaysia ni ada sistem yang pelik pada saya, pelik lah, minta maaf kepada syarikat yang satu tu. Mereka menyediakan insurans e-hailing harian, tapi dalam waktu yang sama tidak sah untuk syarikat lain. Okey, cuma syarikat mereka saja. Jadi jika ini dibenarkan dalam proses perundangan negara, saya rasa janggal. Sebab kita beroperasi menggunakan kereta yang sama, okey, dan bawa penumpang pun itulah perkhidmatan kita, e-hailing. Tapi kenapa bila nak gunakan untuk syarikat lain tidak boleh? Okey, ini satu yang perlu diperhalusi, yang bukan di bawah kepakaran saya pun. Saya nak mengulas pun lebih panjang bab insurans ni, saya pun kelabu. Jadi kita sama-sama kongsi, kita menderita sebenarnya. Dan mungkin orang yang pakar daripada sudut insurans ni boleh terangkan nanti. Dan saya rasa Cik Adam, saya akan cuba bawakan nanti, mungkin minggu depan saya akan jumpa, bawakan seorang yang boleh bercerita bab insurans ini supaya kita semua lebih faham. Dan selepas itu barulah kita nak minta kepada YB ke ataupun siapa-siapa NGO yang boleh membantu kita untuk bersemuka dengan pihak kerajaan supaya insurans e-hailing ni kaji. Jangan sampai kita ni jadi macam susah saya nak gambarkan, tapi terlalu sukar untuk mengikuti syarat yang ditetapkan. Cik Adam, betul. Dahlah kadar tambang kita agak tidak stabil. Tak sama kan, tambang makin turun, insurans makin naik. Betul Cik Adam? Betul. Okey, pengalaman Cik Adam lah yang boleh kongsikan. Kita juga boleh kongsikan dia selit pengalaman daripada sudut lain kan. Mungkin satu lagi saya belum terlupa, saya nak sangat siapa-siapa lah, kalau bukan anda, mungkin kawan-kawan anda yang pernah membuat tuntutan berkenaan dengan insurans e-hailing ni, menggunakan insurans e-hailing dan dia berjaya. Jika ada, saya nak sangat supaya saya dapat berkongsi pengalaman anda ataupun kawan anda, bagaimana mereka berurusan menggunakan insurans e-hailing ni, supaya tak adalah orang nampak insurans e-hailing ni hanya tahu menyedut duit saja, menyedut duit pemandu. Kalau anda tak beli insurans e-hailing, anda tak boleh beroperasi sebagai kereta e-hailing. Kita tak nak macam ni. Kita nak biar kita tahu apa faedah yang betul-betul jelas. Sebab ada juga daripada sudut lain, pemandu datang beritahu saya, bang, saya nak buat report, tapi orang cenderung tu kata internet agak kurang kuat, ada sedikit-sedikit gangguan, tapi tak apa, janji kita boleh bercerita berkenaan dengan isu ni. Okey, saya nak tengok Nur Azlan Dahlim kata semua nak kaut keuntungan cara halus. Ini betul, setuju Cik Nur Azlan. Cara halus ni lah yang kita tak nampak tapi membebankan kita. Kan ini bukan sekadar Cik Adam punya insurans tadi dah 1,100 lebih kan setahun, tapi kalau kita nampak yang insurans harian tu pun sebenarnya tinggi. Satu hari RM3 ya? Ada yang RM5. RM3, RM5, RM4. Anda fikir kalau RM5 sehari, sebulan 150, setahun dah berapa? Kan? Itu yang harian. Okey, kita tak nampak sebab potong hari-hari. Kan? Tapi yang saya mengecewakan saya dan kawan-kawan lain, kenapa tak dibenarkan saja beroperasi dengan syarikat lain menggunakan insurans harian ni? Jadi maknanya sekarang kalau syarikat ni benarkan dia mengaut insurans harian daripada pemandu, syarikat lain juga mengikuti cara yang sama. Anda bayangkan kalau Cik Adam tadi kata mendaftar beberapa syarikat, contohlah 5 syarikat RM5 sehari, RM25 Cik Adam akan keluarkan sehari untuk insurans e-hailing. Padahal kereta yang sama, pemandu yang sama, perkhidmatan yang sama. Ini pelik bin ajaib. Betul. Saya pula yang banyak cakap. Okey, tak apa. Cik Adam, setelah berhubung dengan ejen tadi, ya, dia minta sampai 2,800. 800 lebih. 2,882. Betul. 2,882 sahabat. 2,882. Kalau saya silap kan maafkan saya. Tapi 2,882 adalah satu angka yang tak munasabah langsung untuk insurans e-hailing ni. Okey. Katanya ada kemalangan, sedangkan Cik Adam sendiri pun tak tahu kemalangan apa. Jadi dekat sini ada kemalangan. Ada kemalangan. Ada kemalangan. Saya hanya claim. Claim tu hanya lebih kurang 6,000. Tu saya tak persoalkan. Walaupun ada kemalangan. Ya. Tapi untuk insurans biasa kan? Ya, insurans biasa. Saya tak claim untuk e-hailing. Okey. Tapi yang saya persoalkan, RM2,882.30.
dah termasuk yang NCB. Tapi yang saya pelik, itu kelebihan saya tak kisah. Memang saya buat tuntutan. Okey. Yang saya pelik, yang saya bangkang 1,000 lebih ni. RM1,131.75 untuk e-hailing saja. Saya tidak bersoal. Okey. Untuk yang Kemalangan tu. Okey. Memang saya ada claim. Tapi bila di total lah termasuk Kemalangan, saya kena bagi pihak insurans RM2,882.30 sen. Okey, Muhammad Haikal kata 1,000 seorang kali 100,000 pemandu Dan kayo. Memang Dan kayo. Sorry, Dan tak kayo, Nun yang kayo. Okey. Tapi itulah dia hakikat dia. Pemandu ini menjadi mangsa kepada ketidakadilan sistem ekosistem e-hailing itu sendiri. Jadi dekat sinilah saya nak selit sikit terlanjur kita bicarakan kenapa kami kecewa sangat Suruhanjaya Gig Ekonomi Malaysia dibayangkan tidak direalisasikan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia YB V. Sivakumar yang dalam satu kenyataan di Parlimen mengatakan tidak boleh dilaksanakan sejim sebab bertindih dengan majlis dan satu majlis dan satu jawatan kuasa katanya. Jadi dekat sini kami minta maaf YB Menteri tak bersetuju langsung dengan jawapan YB Menteri. Kita pada dekat awal dulu Suruhanjaya Gig Ekonomi Malaysia SEGIM ni dicadangkan ditubuhkan kerana e-hailing dan p-hailing itu dalam sektor gig ekonomi dia merangkumi pelbagai kementerian yang terkait dengan dua-dua sektor ni. Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia, termasuklah JAIS untuk rider e-hailing kita yang terbawa makanan tidak halal dan sebagainya ni. Ini sebabnya pertindihan di antara kementerian. Maka itulah sebabnya dicadangkan ditubuhkan Suruhanjaya Gig Ekonomi Malaysia. Tapi apabila YB mengatakan itu alasan bertindih dengan majlis dan jawatan kuasa, kami seolah-olah merasakan YB tiba-tiba tersedar dari lamunan. Sedangkan sebelum itu YB sendiri dah tahu Suruhanjaya Gig Ekonomi itu sebab untuk mengatasi masalah pertindihan ni. Jadi sekarang ni kami hampa. Saya percaya pemandu e-hailing hampa, kecewa. Termasuk rider e-hailing kita yang lebih kecewa sebab mereka langsung tak ada undang-undang untuk mengawasi dia e-hailing. Kalau e-hailing tu adalah juga undang-undang. Tapi kebanyakan undang-undang e-hailing ni saya pun seperti anda, kita nampak hanya lebih ke arah menekan pemandu termasuk dari sudut insurans e-hailing. Dahlah kita kena bayar insurans kereta, kita kena bayar insurans e-hailing, kita kena ada puspakom, kita kena bayar EBP. Walaupun free, tapi sebenarnya kos EBP itu tertakluk pada polisi syarikat. Bila-bila masa syarikat boleh minta bayaran. Nampak tak? Semua akhirnya ditekan kepada pemandu. Sedangkan syarikat cuma mengaut persen dan kos untuk beroperasi. Tapi yang selebihnya hanya berpihak kepada pemandu. Ini sebabnya kami melihat dari sudut undang-undang e-hailing ini yang perlu dikaji semula, mana yang perlu diganti-gantilah, yang mana yang perlu ditambah baik. Okey, kembali kepada insurans e-hailing tadi, insurans sakau. Jadi sekarang ni bagaimana? Dah okey ke belum? Okey, macam inilah. Baik. Saya nak minta pandangan pada masyarakat semua yang tahu perkara ni ya. Ada tak tempat-tempat yang insurans yang paling murah? Okey. Maksudnya baik. kita tak nak tak nak apa maksud kita cakap Tak nak bayar lebih lah. Tak nak bayar lebih. Kita tertekan. Kita tak nak pemandu-pemandu tak nak tertekan. Jadi kepada rakan-rakan ni yang boleh berkongsikan ada mana-mana tempat yang paling murah kita boleh dapat komen. 350, sila komen dan sila PM kita punya admin di Jalan Adam lah. Baik. Itu sajalah. Baik, permintaan daripada Adam Khairul. Mudahkan? Kita minta permudahkan. Yang mana-mana tahu yang ada pihak insurans yang jual murah, sama ada ejen insurans ni markup ataupun sama ada betul harga yang anggaran diberikan. Saya takut dia hanya markup. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Okey. Tapi bila saya tanya pemandu-pemandu semua, sebelum ni dan semalam saya tanya, memang 1,000 lebih Cik Rizal Adam. Okey. Jadi mana-mana rakan-rakan yang tahu yang harga tu masih di paras yang sama. Di paras sama. 350
340 ke 330 ringgit. Itu saya nak tahu. Mana-mana rakan yang tahu harganya itu masih ada lagi, sila bagi tahulah. Okey, kita baca Zack Ganu, abang Ganu kita. Abang Ganu kita kastor ni. Ganu kita semua. Ada menteri-menteri makan gaji buta dan tak ambil cakna langsung sama pemandu e-hailing. Wah. Okey. Si pemandu AC Gas. PM tipu rider, TPM tipu e-hailing. Alamak, kita macam ni dari sudut pandang kami, tak ada siapa nak tipu siapa pun. Cuma kami minta sangatlah kepada pihak berkuasa, pemimpin-pemimpin kita yang boleh mengubah dasar di parlimen sana, yang akhirnya dasar itu memberi kesan kepada penggiat-penggiat e-hailing seperti kita ni, supaya cakna dengan benda-benda yang nampak macam remeh. Pemandu e-hailing kutip duit, kita kutip duit dari mereka. Ini satu pandangan yang amat tidak adil lah, kan? Amat tidak adil. Muhammad Sazar, terima kasih, orang kuat rodeo. Okey, yang lain-lain anda boleh meninggalkan komen. Muhammad Sazar ni dia pakar bab insurans juga. Tapi dia mungkin dah di penghujung siaran kami. Tak apa, nanti dia akan tinggalkan di ruangan komen, ataupun nanti cukup kalau ada masa kita bertemu bual dengan beliau untuk bercerita berkenaan dengan insurans ni, di mana sudut logik, di mana yang tak logik, yang mana kita boleh tendang, yang mana kita boleh ambil, kan? Inilah jadi kesudahan dia, Cik Adam. Kita cuma boleh berbicara dalam grup yang sebegini. Kita bukannya boleh berdebat di parlimen. Jadi itu sebabnya lah kita tak ada saluran lain. Kita suarakan supaya sampai kepada YB-YB ni. Mereka yang menggariskan dasar, kan? Jadi jika mereka bukan orang yang faham selok-belok pemandu, selok-belok e-hailing, mana mungkin mereka boleh menyelami dan seterusnya memperdebatkan, membahaskan apa yang kita mahukan, apa yang kita rasakan. Betul ya? Next PRU nanti baiklah tu dengan rider-driver. Ada kemungkinan tu. Saya tak nafikan. Kadang-kadang kita ni dijadikan AC Gas, kadang-kadang kita ni dijadikan bahan untuk bahan untuk mendapatkan undi. Ada kemungkinan tu. Sebab orang boleh nampak, kita boleh nampak, siapa-siapa boleh nampak waktu yang diwar-warkan tempoh hari pun ada bersangkutan juga dengan PRU, walaupun dinafikan, tapi itulah hakikat dia, kan. Sesudah PRN, bye-bye. Okey, Cik Adam. Akhirnya Cik Adam nak pesan apa kat kawan-kawan kita yang nak membeli insurans ni? Apa yang perlu mereka lakukan? Kena fikir ataupun teruskan. Tapi kalau macam saya lah, Cik Adam, saya akan pergi bukan satu dua tempat. Syarikat insurans. Okey. Kita akan pergi ke banyak syarikat. Saya bagi pandangan lah. Okay. Adakah kepada pemandu-pemandu untuk insurans e-hailing 1000 lebih ni, adakah nak teruskan? Adakah kita cari lain-lain syarikat insurans? Okey. Adakah syarikat insurans yang ada untuk e-hailing ataupun harganya sama saja? Okey, satu lagi kawan-kawan, kita nak bagi tip ya. Anda bila nak beli kereta, part insurans tu kena bagi tahu dengan jurujual, saya nak buat e-hailing. Jadi minta tolong beli insurans dekat syarikat yang ada insurans e-hailing. Sebab apa? Ada syarikat yang tiada insurans e-hailing. Jadi bila anda beli dengan syarikat yang tiada insurans e-hailing, anda perlu batalkan dan ambil insurans yang ada insurans e-hailing. Ada syarikat yang anda perlu berhati-hati ya, sebab nanti anda rugilah. Dah beli tiba-tiba nak batal, kena ambil dengan syarikat lain. Ada kes macam ni. Ada. Jadi satu lagi kongsi, anda jangan hanya bergantung pada satu syarikat insurans. Anda tanya dengan syarikat lain juga berapa paling minima yang dia boleh charge untuk insurans e-hailing. Sebab insurans e-hailing ni saya kira amat sedikit kalau ada. Saya tak tahu ada kalau ada yang berjaya memperolehi mendapatkan tuntutan melalui insurans e-hailing. Kalau ada, kita nak kongsikan sangat-sangat dengan siapa yang berjaya tu. Dan insyaAllah minggu depan saya akan bawakan seorang yang boleh bercerita berkenaan dengan insurans ni, supaya kita menjadi faham, dan kepada yang dah faham akan menjadi lebih faham, macam Cik Muhammad Sazar dan Cik Mak Noh Hamzah. Okey, pemburu pink pun masuk, tapi alhamdulillah sebab beliau hadir pada saat-saat akhir. Kalau tidak, bertubi-tubi dia hentam saya. Tapi tak apa, saya orang yang okey, tak ada masalah.
kan. Saya akan ambil yang positif, buang yang negatif. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Yang positif masuk telinga kanan, saya simpan dalam diri saya untuk manfaat kita bersama-sama dan juga diri saya sendiri. Okey, Cadam? Okey. Saya rasa saya tak ada bagi tahu apa-apa. Terharu ke apa? Saya rasa terharu dan terkilan. Terharu sebab bayar 2,800. Ya. Okey. Jadi itulah saya doakan kawan-kawan kita yang di sana. Cik Adam sendiri nak buat macam mana kan? Ini salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang yang ingin bertugas sebagai pemandu e-hailing. Pemandu-pemandu baru yang belum tahu apa yang perlu anda hadapi untuk menjadi seorang pemandu e-hailing, ianya bukan semudah mengambil PSV. PSV cukup mudah sekarang. Anda bayar 100, 70, 80, malahan ada yang RM5, ada yang percuma pun. Anda boleh dapat lesen PSV. Tapi setelah itu, anda perlu ada kereta, anda perlu ada puspakom, anda perlu ada insurans e-hailing, anda perlu kereta yang 10 tahun. 15 tahun. Dah naik 15 tahun. Saya saja je test kawan kita. Okey, anda perlu ada kereta yang 4 pintu. 4x4 tak boleh. Kalau anda di Semenanjung yang ada 4x4 nak buat e-hailing, memang tak boleh. Anda kena pergi Sabah. Sana boleh buat 4x4 untuk e-hailing. Jadi ada macam-macam syarat sebenarnya. Dan yang paling anda perlu tahu kepada mereka-mereka yang bakal ataupun ingin menjadi seorang pemandu e-hailing, tambang sekarang bukan tambang dulu. Kalau nak nyanyi lagu Tegar bolehlah. Aku yang dulu bukan yang sekarang tu bolehlah. Ada bersangkutan lah kan. Dulu lain, sekarang lain. Kalau barang dulu murah, lepas sekarang naik. Tapi tambang e-hailing dia terbalik. Dulu mahal, sekarang menjunam. Ini kunci utamanya adalah kerana ketiadaan tambang lantai dan juga tambang siling untuk e-hailing. Berbeza dengan teksi, dia dah tetap. Jadi kalau anda nak buat e-hailing, fikir banyak kali. Kalau anda nak buat teksi, silakan. Tak ada masalah. WhatsApp saya di nombor yang terdapat di page e-hailing FM untuk bertanya ada pelbagai-pelbagai perkara yang anda rasa anda ingin bantuan dari kami, insyaAllah. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah, yang sebaliknya daripada kelemahan kami di sini. Tinggalkan komen anda kalau sudi dan insyaAllah kami akan balas selepas ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.